yang belum selesai UTQH? Pelajar semua dah siap kah? Dah siap. Alhamdulillah. Jadi dalam minggu lepas kita dah, ataupun bulan lepas lah, akhir bulan 11 kita dah selesai menduduki UTQH, iaitu kertas 2 pendidikan Islam 1223/2. Jadi itu kita dah selesai, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan zizat kita dapat membantu untuk capai kecemerlangan dalam kertas 1 nanti. Kita ada satu lagi misi yang belum selesai, iaitu menjawab soalan dengan baik pada kertas 1. Betul tak? Okey, insya-Allah. Saya teruskan. Apakah matlamat yang ingin kita ataupun majlis ataupun muafakat Guru Cemerlang Kelantan adakan program hari ini? Iaitu untuk memberi kemahiran tentang teknik menjawab yang betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Saya akan mulakan sedikitlah keterangan, walaupun majoriti anak-anak semua dah tahu, tapi berikan ruang untuk saya kita sebutkan balik tentang keterangan pertama ni, tentang kaedah, tentang kertas dan sebagainya. Okey, matlamat kedua adalah memastikan calon dapat mencapai A+, bukannya A-, bukannya A solid, tetapi A+ dalam peperiksaan. InsyaAllah, doa semua baca insyaAllah. Halo, masih bersama saya ke? Okey, seterusnya saya akan dedahkan secara ringkas tentang instrumen pentaksiran. Yang mana kertas 2 kita dah alhamdulillah semua selesai. Kecuali bagi kes-kes pelajar yang ada kuarantin dan sebagainya, itu pihak sekolah akan selesaikan secepat mungkin sebelum 31 bulan 12. Tarikh akhir kemasukan markah adalah 31 bulan 12. Itu akan diuruskan oleh pihak sekolah di bawah setiausaha peperiksaan sekolah masing-masing. Kita doakan kertas 2 kita capai wajaran sepatutnya, iaitu untuk pelajar cemerlang sepatutnya kamu capai 20/20. Okey, kenapa saya sebutkan 20/20? 20/20 akan saya terangkan pada slide seterusnya. Kertas 1 adalah ujian bertulis. Sebagaimana kamu dah selesai dalam ujian trial itu, percubaan. Apakah jenis item ditanya? Subjektif, respon terhad. Soalannya subjektif, respon terbuka. Dan subjektif berstruktur. Aras kesukaran adalah 532. 532 ni berdasarkan kepada bentuk aras soalan lah. Kalau 5 tu banyak kepada soalan-soalan yang boleh dihafal, boleh diambil daripada buku. Manakala soalan aras 2 tu lebih kepada soalan-soalan pemikiran, kebat dan seterusnya lah. Okey, boleh ikut ke cara penerangan Ustazah ni? InsyaAllah boleh ya? Boleh. Okey, subjektif, respon terhad. Soalan ini kadang-kadang kita nampak dalam satu soalan, contohnya 1A1, tetapi dalam 1A1 tu ada satu kecil, ada satu roman, ada 2 roman, ada 3 roman. Ini dipanggil sebagai subjektif respon terhad. Soalan contohnya adalah nyatakan maksud ajaran sesat. Nyatakan maksud akikah. Ini adalah terhad. Okey, biasa kita jumpa dalam soalan-soalan nombor 1A1. Terhad. Contohnya nyatakan maksud akikah. Nyatakan 2 nama lain bagi ASWJ. Bagaimana cara jawapannya? Kita akan bincang nanti. Jangan risau. Soalan kedua adalah subjektif respon terbuka. Soalan ini memerlukan pelajar jawab lebih sikit. Contoh soalan, terangkan 2 langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat. Jelaskan maksud akikah. Terangkan 2 contoh perbuatan nusyus. Dan seterusnya subjektif berstruktur. Contoh ni saya ambil daripada beberapa soalan negeri yang saya dapati banyak bertanya tentang tajuk wasatiyah. So saya campur kat sini, ada soalan daripada negeri Kelantan dan juga dari negeri lain, yang mana soalan wasatiyah dikemukakan dalam kebanyakan soalan trial hari itu. Okey, contoh soalan adalah wasatiyah merupakan satu pendekatan seimbang, sederhana, adil dan salah tayar.
adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. So 1A1 nyatakan dua aspek keseimbangan. 1A2 jelaskan dua ciri umat yang cemerlang. Dan 1A3 terangkan dua hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah dalam kehidupan. So soalan begini dipanggil sebagai subjektif berstruktur. Bilangan soalan, semua pelajar pun dah tahu tapi saya nak sebutkan sekali lagi. Bilangan soalan dalam peperiksaan untuk subjek pendidikan Islam adalah 5 soalan yang perlu dijawab. Tiada pilihan soalan. Semua soalan mesti wajib dijawab. Dan tempoh masa yang diberikan adalah 2 jam 30 minit. So kamu boleh bayangkan, boleh agak berapa minit untuk satu soalan. Satu soalan tu berapa minit kamu boleh gunakan masa untuk menjawab. Wajaran pemarkahan sebagaimana Ustazah sebutkan tadi, kertas 1 kita menjawab nanti ada 5 soalan. Setiap satu soalan 20 markah. So kali 5 totalnya adalah 100%. Tetapi wajaran yang akan dikira nanti melalui sistem oleh lembaga peperiksaan hanyalah sebanyak 80%. Di manakah 20% lagi? 20% lagi diambil dari kertas 2 yang kamu telah selesai duduki pada akhir bulan November lepas. Itu dalam UTQH. Okey, bidang atau pembahagian soalan yang dikemukakan dalam kertas 1 pendidikan Islam ada merangkumi semua bab. Biasanya soalan 1 ini yang tradisionalnya. Tradisionalnya soalan 1 Al-Quran dan hadis. Soalan 2 akidah daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk soalan 3 tradisionalnya adalah fiqh. Soalan 4 tamadun dan tokoh dan soalan 5 akhlak dan akhlak Islamiah. Tetapi ini yang saya sebutkan sebagai tradisional. Untuk KSSM ini, anda merupakan pelajar rintis KSSM, kena ingat bahawa kedudukan soalan ini bukan mestinya tradisional. Maksudnya, kemungkinan soalan akan keluar nanti, soalan 1 bukannya Al-Quran atau hadis, tetapi kemungkinan fiqh, akidah atau sebaliknya. So, kedudukan Al-Quran, hadis, akidah, fiqh ni tidak sebagaimana tradisional. Dia kemungkinan kedudukannya tak sama. Okay? Itu berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh kementerian dahulu dalam lembaga peperiksaan menyatakan bahawa kedudukan soalan tidak sama. Tetapi ini yang tradisionalnya lah. Soalan 1 kita tahu bahawa soalan 1 memang Al-Quran dan hadis. Okey, kalau tidak kamu boleh rujuk mana-mana soalan-soalan modul, mereka dah adakan kepelbagaian bentuk soalan. Okey, seterusnya untuk capai pelajar cemerlang dalam peperiksaan, anak-anak pelajar mestilah memahami kata tugas yang terdapat dalam soalan yang diberikan. Sedang di sini adalah NJT, nyatakan, J, jelaskan, T untuk terangkan. Nyatakan, jawapannya memerlukan jawapan yang ringkas, jelaskan memerlukan ayat yang lengkap, manakala terangkan memerlukan isi dan huraian. Kata tugas nyatakan. Ini merupakan soalan respon terhad. Kejap ya, maaf saya batuk-batuk. Kata tugas nyatakan, jawapan mesti mengikut buku teks terkini. Soalannya adalah maaf ya. Maaf ya saya batuk. Okey, untuk kata tugas nyatakan, soalannya adalah soalan respon terhad. Contoh soalan, berikan definisi bagi haji ataupun syarat wajib haji. Contohnya, senarakan syarat wajib, senarakan syarat sah. Maka bagi soalan begini, calon hanya perlu menjawab 2 hingga 3 patah perkataan sahaja.
Di mana soalan ini tidak memerlukan kepada huraian yang panjang. Okey, boleh baca di situ. Kecuali bagi soalan tentang maksud definisi, sebaik-baiknya anak-anak calon menulis jawapan yang kamu hafal dari buku teks. Seterusnya soalan contoh, nyatakan, untuk soalan nyatakan dua jenis syirik. Contoh jawapan, dua jenis syirik adalah syirik khafi ataupun syirik tersembunyi. Yang kedua syirik jali ataupun syirik secara nyata. Maaf ya, saya masalah batuk tak hilang lagi. Soalan seterusnya adalah soalan jelaskan. Bagi soalan jelaskan memerlukan pelajar menulis ayat yang sempurna. Apa maksud soalan ayat sempurna ni? Contoh soalan tanya tentang apakah perkara yang perlu dilakukan sebelum mengambil perkara, apakah ciri-ciri mukmin berjaya? Dan kamu jawab beriman. Itu bukannya jawapan yang sempurna. Jawapan sempurna adalah jawapan yang lengkap. Contoh di sini, jawapan mesti dalam bentuk ada subjek dan juga ada predikat ataupun ada sifat dan juga mausuf. Contohnya, mengambil wuduk dengan sempurna, solat di masjid, berpakaian yang menutup aurat. Kalau sekadar tulis wuduk, solat, tutup aurat, itu dipanggil sebagai ayat yang cacat, tidak sempurna. Soalan terangkan. Soalan terangkan merupakan soalan respon terbuka, di mana pelajar perlu menulis panjang. Disarankan pelajar menulis di antara 5 ataupun 6 hingga ke 8 patah perkataan. Jawapan mesti ada isi dan huraian menggunakan kata hubung. Contohnya, terangkan 2 kesan memahami sunnatullah. So, jawapan kita adalah meyakini setiap yang berlaku mengikut ketetapan Allah itu adalah isi. Huraiannya agar hidup dirahmati Allah. Maka jawapannya mesti menggunakan suka, supaya, untuk, kerana, agar sebagai huraian ataupun kabus. Ya, itu ringkasan untuk kita gunakan kata sendi untuk menghubungkan huraian kita. Okey, ini sedikit perhatian pada calon pelajar SPM semua. Ada sedikit perbezaan dalam peruntukan markah untuk kata tugas jelaskan. Ini berdasarkan kepada peruntukan markah yang dapat dilihat dalam kertas SPM sebenar tahun 2019 dan juga tahun lepas. Jika sebelum ni, peruntukan markah bagi kata jelaskan, markahnya memang 2 markah untuk satu isi. Tetapi untuk SPM 2019 dan juga 2020, markah yang diperuntukkan untuk kata tugas jelaskan hanyalah 1 markah. So di situ kita faham perlu ada kata-kata lain, perlu ada ayat lain. Namun begitu, teknik menjawab bagi kata tugas jelaskan ini masih samalah seperti telah ditunjukkan sebelum ini, iaitu jawapan mesti ayat lengkap. Bagaimana kita nak fahamkan tentang perkara ini? Teruskan mengikuti slide Ustazah yang seterusnya. Untuk menjawab soalan struktur. Soalan struktur tadi berbagai cara kan? Ada soalan A1, 2, 3. Ada 1 Roman, ada 2 Roman, ada 3 Roman. Bagi setiap soalan, baca dengan teliti dan fahamkan soalan terlebih dahulu. Baca molek orang kata. Baca sampai ada pada A to Z. Jangan baca sikit dah terus nak jawab. Kadang-kadang soalan tu belum sampai lagi maksudnya. Yang kedua, highlight. Pakaikan highlight, tandakan, gariskan ataupun bulatkan kehendak soalan. Kemudian kenal pasti soalan tadi sama ada soalannya nyatakan ataupun jelaskan atau terangkan. Dan semasa sesi menjawab, kita dah nak mula jawab ni, adalah kata pembuka jawapan ataupun orang panggil kepala jawapan. Okey, jawab dalam bentuk point ataupun dalam bentuk dash bagi setiap jawapan. Okey, ingat
untuk soalan pendidikan Islam ataupun tasawur Islam, soalan mesti, jawapan kita mesti guna dash, semua dash, point. Tak perlu guna perenggan. Perenggan hanya untuk satu je. Apa tu? Pelajar boleh tahu tak apa yang kita guna untuk perenggan? Sila respon, sebab saya seorang je bercakap ni. Mana kita nak guna perenggan dalam pendidikan Ada ayat Islam yang perlu huraian. Bagaimana tu? Soalan kebat. Dia perlu perenggan. Perenggan dalam pendidikan Islam hanyalah pada soalan kebat. Ingat tu. Perlu hurai, contoh kalau kamu jawab pengajaran ayat pun perlu dalam menggunakan dash juga. Perlu menggunakan point juga. Sebab contoh ni, dua pengajaran daripada ayat. Kamu nak buat pengajaran kan? Dua pengajaran daripada ayat. So dash pertama, apa pengajaran pertama? Kita sebagai umat Islam bla 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 supaya bla bla bla. Yang kedua pula, dash kedua. Kita sebagai umat Islam bla 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 dan seterusnya. Okey. Nanti kat depan banyak lagi contoh-contoh yang Ustazah akan tayangkan. Kita ni semua adalah pelajar cemerlang insya-Allah. So bagaimana untuk cemerlang? Pertama, jawab dalam bentuk point kecuali untuk soalan kebat. Dengar ni, penting sangat. Memang kalau pelajar saya, memang kita pesan, ajar, tulis, latihan, tetapi bila realnya nanti masih lagi menjawab dalam bentuk perenggan. Kadang-kadang pelajar ni keliru dengan subjek-subjek lain. Ingat ya, untuk subjek pendidikan Islam perlu jawab dalam bentuk point. Kecuali kebat. Okay, soalan kebat, contoh berikan pandangan, nyatakan hujah anda, ramalkan, berikan pendapat dan sebagainya, mesti dijawab dalam perenggan. Bagi soalan maksud, definisi, pengertian, pelajar-pelajar harus menguasai kata kunci. Biasanya dalam skema pemarkahan, terdapat dua kata kunci. Satu markah bagi setiap kata kunci dan sebaik-baiknya saya sarankan, semua guru awak sarankan, hafallah. Cuba ngapa. Hafal setiap patah perkataan daripada buku teks tentang definisi. Contoh, apakah maksud haji, maksud umrah, maksud nusyuz, maksud qazaf dan sebagainya lah. Kamu kena hafal benda ni sebaik-baiknya. Tapi kalau tak hafal, sekurang-kurangnya kamu ada kata kunci untuk membolehkan kamu skor markah. Seterusnya, bagi soalan perbandingan, persamaan, perbezaan, sebaik-baiknya anak-anak sediakan jadual atau peta. Jawapan perlu ada perbandingan secara selari antara satu sama lain, iaitu tidak bersilang. Faham tak bagaimana bentuk selari ini? Contoh, bahagian A, bahagian sebelah putih, bahagian sebelah sini hitam. Kecil, besar, so selari. Ada perbandingan, ada persamaan. Kalau tidak selari, contoh ini bincang tentang putih, ini kecil. So benda itu tidak selari. Dan seterusnya, anak-anak digalakkan menyediakan jawapan ekstra. Saya sentiasa sebut dalam kelas, tolong bagi jawapan mewah dalam menjawab. Soalan tanya dua, tak salah kamu jawab lebih. Ya, jawab lebih. Dan satu lagi, jangan potong ya. Kadang-kadang pelajar suka bila silap menjawab, dia rasa silap lah. Dia potong jawapan dia liquid jawapan dia dan dia tulis jawapan lain. Biar je. Yang silap tu kamu biar je kat situ, buat dash kedua, buat dash ketiga, buat dash keempat. Sebab kamu rasa salah. Kadang-kadang yang kamu tulis, yang kamu padam tu itu betul. So biar je kat situ. Okey, digalakkan jawapan tu ekstra. Bukan minta 2 kasih 2. Minta 2 kasih 4. Itu yang digalakkan. Okey, bagi soalan perbandingan, perbezaan. Perbezaan mestilah menyatakan antara dua perkara atau lebih. Jawapan sebaik-baiknya dalam bentuk petak lah. Sebagai yang saya terangkan tadi. Dan mesti ada perbezaan. Bagi soalan yang, bagi pelajar yang terlupa, contohnya dah buat separuh, ya Allah lupa nak buat petak, lupa nak buat kotak. So kamu boleh gunakan ayat lain. Contohnya menggunakan sendi kata manakala ataupun adapun. Okey, untuk buat perbezaan.
Haji dilakukan pada masa-masa tertentu, iaitu pada pada bulan-bulan Zulhijjah, pada tarikh tertentu. Manakala umrah boleh dilakukan bila-bila masa. Ini bagi pelajar yang terlupa, tak ingat nak buat kotak. Okey, boleh gunakan sendi kata manakala, adapun atau sedangkan dan seumpamanya bagi membuktikan kamu faham, kamu bandingkan, kamu bagi perbezaan antara perkara yang ditanya dalam peperiksaan tadi. Contoh ni saya berikan contoh soalan perbezaan di antara korban dengan akikah. Sila perhatikan betul-betul dalam periksa jawab macam ni lah. Senang je. Ini antara soalan favourite ni. Soalan yang sentiasa ditanya dan saya perhatikan dalam trial negeri-negeri soalan ni banyak ya, perbezaan antara korban dengan akikah. Korban dilakukan kerana memperingati sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Ismail. Akikah dilakukan kerana bersyukur pada Allah sempena kelahiran bayi ataupun kerana mendapat anak yang baru. Dan korban afdal disedekahkan daging dalam keadaan mentah, manakala akikah sunat dimasak manis sebelum disedekahkan ataupun sebelum dibuat kenduri ya. Korban dilakukan pada hari raya haji, pada hari korban, hari tasyrik ataupun pada masa tertentu saja. Memadai kamu jawab haji dilakukan pada korban dilakukan pada hari raya haji atau dilakukan pada masa-masa tertentu saja. Manakala akikah dilakukan bila-bila masa sebelum anak tadi balik. Okey, jelas ya? Jelas? Jelas ke semua? Jelas Ustazah. Ini. Okey, ni antara contoh-contoh lain. Laju sangat aku saya cakap? Jelas kan? Okey, dua perbezaan antara sembelihan dan korban sekadar untuk kamu murajaah ataupun ulang kaji. Walaupun kita belajar, kita nak tahu tentang teknik menjawab, pada masa sama kamu boleh memulai kaji bersama-sama. Okey, sembelihan hukumnya wajib, korban hukumnya sunat muakkad. Sembelihan dilakukan bila-bila masa, tak kira lah pagi, petang, siang, malam, tak kira bila. Korban hanya masa tertentu sahaja, iaitu pada hari-hari tasyrik, iaitu pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan tiada syarat cukup umur. Sembelihan anak ayam pun boleh, itik pun boleh. Tetapi bagi korban mestilah haiwan yang cukup umur dan juga satu lagi bawah tu binatang al-an'am. Sembelihan semua binatang yang halal. Manakala korban hanyalah al-an'am sahaja. Dan sembelihan tidak wajib disedekahkan. Kita sembelih sebab kita nak makan kan, nak gulai, nak sup semua. Korban wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Okey, saya teruskan dengan soalan tokoh. Soalan tokoh senang saja nak skor. Senang saja nak dapat markah penuh. Hafal nama tokoh, ingat tarikh lahir tokoh, ingat tempat lahir ataupun tarikh kewafatan, tarikh mati beliau tokoh dan juga gelaran ataupun kunyah tokoh. Senang saja. Ingat je hafal 4 perkara ni, tak pernah soalan tanya lebih daripada 4. Okey, 4 markah je untuk soalan tokoh. Nyatakan riwayat hidup Hasan Al-Banna. So kamu ingat nama, tarikh, atau kalau kamu ingat tempat lahir. Kalau kamu ingat tarikh kewafatan, nyatakan dan berikan gelaran atau kunyah, kamu dah dapat skor 4 markah. Contoh. Okay, jom sama-sama kita ulang kaji balik. Ini soalan Kelantan ya. Soalan Kelantan hari itu soalan minta pelajar calon-calon menjawab salah satu daripada tokoh secara ringkas. So ini saya scan skema ya. Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Hasan Al-Banna. Memadai kamu menulis 4 perkara saja mengenai tokoh-tokoh tadi. Nama penuh Salahuddin, tarikh lahir Salahuddin, tarikh meninggal dan jawatan dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hasan Al-Banna pun sama. Nama penuh beliau Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna, tarikh lahir, tarikh meninggal dan juga jawatan dipegang oleh Hasan Al-Banna, Mursyidul Am Ikhwan Muslimin. Okey anak-anak, boleh teruskan. Okey, seterusnya kita untuk mencapai
menjadi pelajar target, pelajar cemerlang, pelajar yang dapat skor A+, kamu mestilah memahami kata kunci ataupun kehendak soalan ya sebelum kamu nak menjawab tu. So kata kunci ni dalam peperiksaan SPM banyak ya. Terangkan, huraikan, nyatakan, jelaskan, apakah, senaraikan, soalan ramal pada ramalkan, macam soalan teraya hantar hari tu. Ramalkan apa akan berlaku kalau sekiranya masyarakat Islam kita banyak yang terlibat dengan ajaran sesat. So apa kamu boleh ramalkan? Berikan, cadangkan, kemukakan, bandingkan dan sebagainya. So ingat kata kunci sebelum logat-logat nak jawab tu salah. Kena fikir dulu. Tengok dulu soalan. Orang kata apa? Jangan gaduh nak jawab. Soalan seterusnya, soalan akibat ataupun punca. Ni pun banyak juga pelajar-pelajar kita keliru ni. Okey, kalau ada pen, pensel, saling kejap. Apakah soalan akibat dan punca? Dan kadang-kadang kesilapan kita tu isi ada tapi ayatnya yang salah. Adakah jawapan tadi negatif ataupun positif? Perhatikan soalan. Jelaskan dua kesan perpaduan. Dua kesan perpaduan ni nampak negatif ke positif perpaduan ni? Perpaduan ni positif kan? Tengok dulu soalan tu bentuknya positif atau negatif. Jadi jelaskan dua kesan perpaduan. Perpaduan ni perkara positif. So jawapan kita rakyat bersatu padu. Itu sepatutnya. Bukannya mengelakkan permusuhan. Elak permusuhan negatif. Rakyat bersatu padu positif. Tidak ada huru-hara. Tukar kepada negara aman harmoni. Ingat satu ya anak-anak semua, anak-anak saya sayang ustazah semua. Jangan sekali-kali menggunakan ayat negatif. Seperti tidak. Satu tidak, dua tidak. So tidak ni senang je. Saya sebagai pemeriksa ambil pen, pangkah je. Sebab tidak ni kami tak akan layan. Bila ada perkataan tidak di hadapan, kita terus pangkah dia. So jangan gunakan tidak dalam menjawab. Soalan contoh seterusnya, nyatakan dua sebab Islam melarang wanita berpakaian tidak menepati syariat. Apa sebab Islam larang? Bila kita pakai pakaian buka aurat, pakai seksi, pakai mendedahkan bentuk badan dan sebagainya. Sebabnya, boleh salin ya, mendorong kepada zina, membawa kepada berlakunya maksiat, menjatuhkan maruah diri, mendorong kepada jenayah, dihina masyarakat, dimurkai Allah. Okey, cuba lihat. Ini merupakan sebab Islam larang kita memakai pakaian yang buka aurat tadi. So jawapan kita di sini mesti beri jawapan negatif. Bagaimana nak bezakan positif negatif? Okey, bandingkan. Contoh jawapan salah. Kita nak tanya tentang Islam larang pakai pakaian yang membuka aurat. Bila kamu jawab positif, elak zina, elak maksiat, disayangi masyarakat, diridai Allah, benda ni kadang-kadang membawa kepada jawapan kita tu silap. Okey, cuba faham betul-betul soalan ni. Okey, tentang cara menjawab soalan positif atau negatif. Ini yang untuk tahun-tahun lepas memang soalan begini tak dapat lari daripada soalan pendidikan Islam. Untuk ke SSM ni saya rasa kita masih lagi kena ambil kira benda ni, ambil kisah. Kod-kod keluar ya. Okey, semasa menjawab, satu lagi kita kena tahu membeza bandingkan antara soalan tadi adakah kemahiran berfikir aras rendah atau kebar dengan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Bagaimana kita nak beza kebar dengan kebat? Pelajar-pelajar tahu tak apa tu kebar? Apa tu contoh soalan kebat? Pelajar tahu tak? Boleh bagi contoh? Pelajar, siapa tahu? Siapa ada idea nak menjawab soalan kebar? Apa maksud kebar? Kemahiran berfikir aras rendah. Assalamualaikum kelas. Anak-anak saya ada lagi ke ni? Kalau kebat ada stimulus, betul? Kalau yang tidak, yang kebar tak ada stimulus. Kebar memadai isi huraian. Isi huraian. Isi, jawab soalan, huraian,
gunakan kata sendi suka kabus. Okay, saya teruskan. Slide saya banyak lagi ni. Okey, apakah beza soalan aras rendah dengan soalan aras tinggi? Aras rendah terdapat bilangan jawapan yang perlu dijawab. Dia ada sebut nombor situ. Bila ada nombor, itu adalah kebar. Contoh, kemukakan 2 cadangan. Berikan 2 hujah. So 2 tadi merupakan bilangan. Bila ada bilangan, totally itu bukan kebat. Ingat ada bilangan, ada nombor, itu bukan kebat. So kamu beri jawapan dan sambung balik dengan suka ataupun kabus tadi. Okey? Ataupun peruntukan markahnya kecil. Dia bagi ayat panjang-panjang ini tapi markahnya 2. Itu bukan kebat. Bila markah 2 markah bukan kebat. Kebat paling sikit markahnya adalah 4 markah. Okey, kebar. Kemahiran berfikir aras rendah. Contoh soalan dan jawapan. Nyatakan 2 kelebihan bersifat sabar. Jawapan. Rajin berusaha. Dia nak 2 je kan? Tapi Ustazah bagi 4. Ini jawapan contoh-contoh jawapan mewah. Anak-anak cemerlang mesti jawab macam ni. Soalan tanya 2 bagi 4. Soalan tanya 4 bagi 6. Berikan jawapan yang mewah. Berikan jawapan ekstra. Rajin berusaha 1 markah agar mencapai matlamat hidup. Kedua, dash. Jiwa tenang kerana redha dengan ketentuan Allah. Ketiga, istiqamah dalam urusan 1 markah supaya cemerlang. Berjaya dalam hidup 1 markah kerana tekun berusaha. Okey, itu sentiasa kita gunakan kata sendi, kata hubung untuk huraian iaitu SUKA. Supaya, untuk, kerana, agar, barulah dapat 2 markah. Barulah dapat 4 markah. Kalau peruntukan markah 2, kamu memang totally dapat 2 markah. Peruntukan markah 4 markah, kamu akan dapat 4 markah. Syaratnya isi ada huraian. Isi huraian. Kesilapan contoh, kesilapan calon dalam menjawab ya. Ini contohnya. Kesilapan calon mengulang pernyataan yang terdapat dalam soalan. Ini contoh-contoh kesilapan pelajar dalam menjawab soalan. Suka mengulang soalan. Contoh, jelaskan 2 contoh perbuatan mempersediakan rakan. Dia pun jawab. Mempersediakan rakan yang berpakaian gini-gini. Mempersediakan rakan-rakan gini. So, kamu dah mengulang soalan. Soalan begini memang tiada markah. Sepatutnya jawapan betul bagaimana? Memberi gelaran buruk. Memanggil rakan-rakan dengan nama-nama yang buruk. Menghina keturunan mereka. Ini contoh-contoh perbuatan mempersediakan rakan. Kita tak bincang lagi perbuatan mempersendakan Islam. Satu lagi perlu ingat, Ustazah biasa ingatnya, saya terus sebut, elakkan menggunakan dialek. Kita orang Kelantan ni masalahnya suka menggunakan dialek. Pemeriksa kita bukan orang Kelantan. Pemeriksa kita bukan daripada kalangan kita. Kalau nasib baik dapat orang kita tu mujulah. Dapat orang bukan Kelantan, bila tanda peperiksaan ni kamu jawab bahasa dialek, memanglah mereka tak boleh faham. Apa contoh Kelantan ya? Bahasa Kelantan. Contoh mempersendakan Islam. Apa dia tulis? Ini pernah saya jumpa. Menjirik Al-Quran. Pening pemeriksa nak fikir apa tu menjirik. Maksudnya memijak kan, tapi dia tulis menjirik. So elakkan penggunaan bahasa dialek. Okey, seterusnya saya ingin terangkan tentang elemen kebat. Elemen kebat ni macam kata rakan tadi, Ustazah lupa nak kasih nama. Dalam soalan mestilah ada stimulus. Itu yang senang kita nak nampak. Bila ada stimulus, ini memang kebat. Dan markahnya adalah 4 markah. Tapi kalau stimulus 2 markah, bukan kebat. Ada juga kadang-kadang soalan ni datang dengan stimulus. Berikan contoh gambar keratan akhbar, ada rangka statistik, ada gambar, ada dialog, puisi, peribahasa, lirik lagu dan sebagainya. Tapi kalau 2 markah, bukan kebat. Tetapi kalau 4 markah dan ke atas, itu adalah kebat. Ingat ya semua anak-anak, tentang elemen kebat ni kamu kena tahu. Ada stimulus yang menyebabkan kita akan berfikir nanti. Sebab itulah dipanggil sebagai kemahiran berfikir aras tinggi.
Seterusnya kita tengok kesalahan dalam menjawab soalan kebat. Anak-anak yang ada kat sini ni rasa-rasanya pelajar yang pintar kebat. Tetapi kita cuba untuk ulang, untuk bincang tentang kesalahan-kesalahan supaya kalau ada yang masih belum hebat, belum A dah dalam kebat ni, insya-Allah selesai je program malam ni, kamu akan menjadi pelajar yang sangat pintar dalam kebat. Okey. Saya nyatakan sini haram. Haram ni maksudnya jangan gunalah. Elakkan menggunakan penanda wacana dalam huraian. Saya jumpa peperiksaan kalau subjek sejarah, pelajar suka memang digalakkan menggunakan penanda wacana kan? Betul tak pelajar-pelajar? Untuk subjek sejarah kan? Ya. Ya. So, awak kena ingat, untuk agama hukumnya haram menggunakan penanda wacana. Okey? Jangan guna sama sekali penanda wacana ni. Contoh dan. Seterusnya, selain itu, akhir sekali, apa lagi? Hal yang demikian, ya Allah. Benda-benda macam ni, penanda wacana ni, dalam pendidikan Islam dia membawa kepada idea, isi lain. Okey? So bagi ustazah, bagi kita, saya pesan pada semua anak-anak menggunakan perkataan PW, penanda wacana tadi, sebagai huraian dianggap sebagai isi lain, bukan huraian. Ingat ya anak-anak, jangan guna penanda wacana dalam pendidikan Islam. Hukumnya to'leh, haram. Sebab kena elak. Sebab nanti awak tulis, kalau 4 markah diperuntukkan, kamu hanya dapat 2 je. 2 untuk isi. Isi pertama, isi kedua. Dan tu kami anggap sebagai isi kedua. Dan kamu tidak akan dapat jawapan markah untuk huraian. Kebat. Jawapan mestilah mengikut kehendak soalan. Patuhi rukun dia. Patuhi komponen kebat. Apakah komponen kebat? 4 perkara ni. Perlu ada isi, perlu ada huraian, perlu ada huraian lengkap, perlu ada kesimpulan atau penutup. Okey, faham semua anak-anak? Dalam kebat perlu ada 4 perkara ni. Ini dipanggil sebagai rukun. Rukun nasi lemak kena ada sambal, kena ada ikan bilis. Masak nasi lemak buat tak ada sambal, tapi kita hidang, kita panggil makan nasi lemak. Orang tak panggil nasi lemak ni. Sebab tak ada sambal, tak ada telur, tak ada kacang. Dan tak lemak. So begitu juga kebat. Kebat kena ada rukunnya. Kena ada isi, ada huraian lengkap dan kesimpulan, dan markahnya memang lebih daripada 4 markah dan lebih, maka itulah kebat. Okay. Boleh dapat markah. Soalan kebat, jawapan mesti dalam bentuk perenggan. Jangan jawab dash. Ini saya tunjukkan contoh je. Dalam menjawab soalan, kamu kena ada 4 item ni. Ini komponen yang perlu ada. Ini adalah rukun yang perlu ada. Tapi jawab dalam bentuk perenggan. Dan ingat saja, isi 1 markah. Huraian, kita gunakan mana-mana kabus ataupun suka tadi untuk 1 markah. Dan huraian lanjut, kesannya, akibatnya, bla bla bla, 1 markah. Dan kesimpulannya, kamu kena nyatakan apa harapan kita sebagai umat Islam hendaklah. Mesti guna ayat tu. Oleh itu pentingnya kita sama. Itu juga harapan. Maka itu sebagai penutup. Guna tu je ayat. Kita sebagai umat Islam hendaklah. Oleh itu kita hendaklah. Kedua-duanya boleh digunakan sebagai kesimpulan. Dan kamu akan dapat 4 markah dengan senyumnya. Okey? Senang dia dapat kebat dan dapat markah 4 markah ni. Ikut komponen, ikut rukun. Nah, 4 markah senang je. A+ dalam tangan. Nak tak A+ semua anak-anak? Nak kan? Kalau tak nak memang tak masuk pun. Yang masuk dalam memang insya-Allah malam ni semua dapat A+. Amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya Ustazah akan tunjukkan contoh soalan dan jawapan bagi kebat. Okey, soalan contoh masyarakat hari ini soalan trial tak salah saya ni. Okey, masyarakat hari ini masih berterusan melakukan perkara maksiat dan mungkar seolah-olah menafikan sifat Allah Asy-Syahid. Berikan pandangan anda. Ini soalan trial Kelantan ya. Kalau ada pelajar yang bukan dari Kelantan, kamu boleh tengok ini adalah contoh soalan trial Kelantan hari itu. Soalan kebat berkaitan dengan Allah Asy-Syahid. So cadangan jawapannya adalah
Kenapa masih berterusan manusia melakukan maksiat? Sedangkan dia tahu Allah tu melihat, maha memerhatikan, maha mencatat dan sebagainya. Cadangan isi, manusia sering lupa dan lalai. Kurangnya penghayatan agama Islam, kurangnya iman di dada, dorongan rakan sebaya. Ini contoh rangka jawapan untuk isi sahaja. Bagaimana cara jawapan? Okey, pada pandangan saya, masyarakat kurang penghayatan agama Islam dalam diri. Itu isi kita, 1 markah. Kerana sibuk dengan urusan dunia. 1 markah untuk huraian. Kesannya, akibatnya, mereka tidak rasa bersalah pun buat dosa. Sebab kurang penghayatan tadi kan? Kesannya mereka tidak rasa bersalah buat dosa. Itu huraian lengkap. Okey, kesimpulannya, cuba perhatikan kesimpulan saya kat sini. Ada yang salah ke? Saya rasa macam ada salah ni. Apa salahnya? Cuba perhatikan apa salahnya. Kesimpulannya, okey, tolong siapa-siapa yang nak tolong saya. Kesimpulan kat sini sepatutnya apa kita gunakan? Kita hendaklah lagi yakin bahawa Allah maha memerhatikan setiap perbuatan kita agar supaya kena lengkapkan. Dalam kesimpulan masih kena letakkan satu sendi lagi. Ni saya sengaja je letak tiada sendi supaya kamu kena ingat jawapan begini baru dapat 3 markah ni. Tak semena-mena, tak pasal-pasal tak dapat 4 markah kerana tak ada kata hubung kat kesimpulan tu, kena letakkan agar. Okey? Sebab macam tak lengkap ayatnya bila tidak ada kata hubung, sebab dia boleh membawa kepada kita mengulang soalan. Okey anak-anak, jelas ya? Tak jelas, jangan risau, kita masih banyak masa. Di belakang sana banyak lagi slide untuk saya tunjukkan tentang kebat dan sebagainya. Okey, soalan tidak kebat. NJT, nyatakan, jelaskan, terangkan. Untuk nyatakan tadi, jawapan mestilah 2 hingga 4 patah perkataan saja, tak yang banyak. Apakah maksud nusyus? Gini-gini, 2 markah, 2 patah, 2-3 patah je. J, jelaskan, 4 hingga 5 patah je. Jawapannya mesti apa tadi? Jawapan mesti ayat lengkap. Dan T, terangkan. Jawapannya 5 hingga 8 soalan dan mesti biasanya ada suka tadi. Okey, apakah kesilapan jawapan ini? Soalan. Terangkan 2 cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan perkara lagha. Lagha ni tajuk apa ya anak-anak? Bawah tajuk apa? Ingat lagi tak? Assalamualaikum. Lagha ni bawah tajuk apa? Bawah tajuk apa, bidang apa, kalau hadis apa, kalau ayat apa, ingat lagi tak? Hello, Assalamualaikum. Lagha ni dalam bidang tilawah Al-Quran, tingkatan 5, ayat Al-Mu'minun tu, ciri-ciri mukmin berjaya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu antara ciri mukmin yang berjaya adalah mereka yang menjauhi perkara lagha. So, terangkan 2 cara media massa hari ini mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan perkara lagha. 4 markah. So, kamu di sini ada 2 cara media massa. So, jawapan pelajar jawab macam ni. Menyediakan aplikasi canggih seperti TikTok. Seterusnya memaparkan hiburan budaya barat. Apa kesilapan jawapan ni? Okey, siapa ada kat dalam ni? Tak ada pelajar. Okey, Hashibiram Inosuka. Dia kata ada PW. Betul-betul. Mana PW-nya? Seterusnya. So kalau macam ni, berapa markah dia dapat? Dia hanya dapat 2 markah. So saya akan write. Menyediakan aplikasi canggih, 1 markah. Memaparkan hiburan budaya barat, 1 markah. 2/4. Sebab tidak ada huraian. Seterusnya tadi bukan huraian. Seterusnya tadi membawa kepada another point.
poin kedua. Okey, jawapan sepatutnya, ni jawapan sepatutnya kita buat. Boleh dapat A+, anak-anak cemerlang semua. Jawapan sepatutnya, soalan tadi kan, terangkan 2 cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan perkara lara, 4 markah. Jawapan, yang mana media massa tadi menyediakan aplikasi canggih seperti TikTok untuk SUKA tadi, antaranya U, untuk melalaikan orang Islam. Ya Allah, senang-senang masuk poket 2 markah. Yang kedua, memaparkan hiburan budaya barat yang keterlaluan sehingga melekakan umat Islam dari beribadah. Bolehlah buat sehingga juga merupakan kata hubung. Okey. Memaparkan hiburan. So pelajar dapat 2 markah. Lengkap 4 markah bagi jawapan ini. Contoh lain jawapan tidak kebat. Perhatikan contoh jawapan salah yang pelajar jawab untuk soalan bukan kebat ni. Kejadian jenayah berleluasa dan keharmonian negara tergugat. Ini biasa saya jumpa ni. Dah lah 100 kali kita cakap dalam kelas online, jangan guna PW, jangan guna dan, masih guna dan, so markah tak dan dapat A. Ini masalahnya. Kejadian jenayah berleluasa dan seterusnya keharmonian negara tergugat. Maka markahnya 2 markah. Kalau ini 2 markah, kamu hanya dapat 1 markah sahaja. Contoh jawapan yang betul, kejadian jenayah berleluasa kesannya kerana akibatnya keharmonian negara tergugat. Ataupun gunalah mana-mana lain ya. Kejadian jenayah berleluasa kerana masyarakatnya yang suka melakukan perkara yang dilarang Allah. Okey, kerana ataupun jawapan-jawapan lain. Bagi soalan macam ni, bagi soalan begini saya rasa sesuai menggunakan kerana. Okey, menggunakan PW tadi, penanda wacana sebagai huraian dianggap sebagai isi lain, bukan huraian. Maka pelajar gagal mendapat markah. Okey. Jawapan sepatutnya menggunakan kata hubung selepas isi ataupun poin kita tadi seperti kerana, iaitu, contohnya, agar, supaya, untuk dan lain-lain. Rekasannya sebagaimana ustaz-ustazah kamu di sekolah terangkan, gunalah suka atau kabus untuk sebagai huraian kita dalam memberikan jawapan dan melengkapkan huraian kita. Jangan gunakan suka dan kabus ni dalam permulaan ayat. Bila kamu mulakan supaya umat Islam berada dalam keadaan aman, gini-gini, dah blank. Maka huraian pun kamu tak dapat. Lalas kamu hanya dapat 1 markah kerana huraiannya dah terbang ke mana-mana. Sebab kita menggunakan suka di hadapan. Suka dan kabus jangan letak sebagai permulaan ayat, letakkannya di tengah-tengah ayat sebagai kata hubung. Okey, bagi soalan hukum tajwid, ringkas je ni. Tajwid kita tak banyak kan? Tajwid untuk kata 4 ada 2, 3, kata 5 pun tak banyak. So, kamu hanya perlu tahu secara ringkasnya definisi bagi maksud tertentu, apakah maksud maksilah tawilah, maksilah qasirah, apakah maksud qalqalah dan sebagainya. Pelajar-pelajar cemerlang kena kuasai benda-benda ni. Maulah cemerlang. Okey, pengertian kena tahu dan nyatakan hukum dan juga cara bacaan. Bagi mat senang je, panjang 2, 4, 6 harakat. Bagi mana-mana hukum nun mati dan tanwin, sama ada dengung atau jelas saja. Dan kalau bagi qalqalah, berdetak ataupun melantun. Berdetak sederhana, berdetak begitu, berdetak untuk ataupun melantung bagi qalqalah. Okey, saya rasa anak-anak faham kat sini kan. Itu untuk tajwid memang kena latih tubi di rumah ya. Perbanyakkan latih tubi. Jom kita sama-sama ulang kaji sejenak soalan-soalan di sini. Ataupun sebelum tu ada soalan nak tanya tak? Atau kita habiskan dulu? Okey, habiskanlah dulu. Jom kita ulang kaji sejenak. Huraikan bagi soalan pertama tadi. Ini adalah bentuk soalan yang paling favourite
paling banyak ditanya dalam peperiksaan pendidikan Islam. Yang mana jawapan bagi huraikan perlu beri isi dan huraian. Saya berikan contoh soalan. Huraikan 2 kesan ajaran sesat terhadap umat Islam. Ada anda tanya ke? Huraikan 2 kesan ajaran sesat terhadap umat Islam. Maka apakah kesan ajaran sesat ni? Maka jawapan kita jangan mulakan menggunakan kata sendi di hadapan tadi. Okay, supaya masyarakat berpecah belah ni banyak berlaku dalam pelajar-pelajar sekolah ni. Contoh jawapannya adalah masyarakat berpecah belah 1 markah kerana berlaku pergaduhan, kerana tiadanya persefahaman di kalangan masyarakat. Kalau soalan tanya masyarakat, jawablah masyarakat dalam umat Islam. Okey? Kalau jangan pula jawab diri awak, itu pun menyebabkan kita kehilangan markah. Apakah kesan lagi? Berlaku pergaduhan, berlaku perbalahan kerana menganggap pegangan mereka benar. Yang seterusnya dipandang hina oleh masyarakat lain kerana mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan syariat. So senang je kita dapat markah lengkap. Ini soalan nak 2 je tapi tengok Ustazah bagi 3. Macam itulah awak dalam peperiksaan nanti. Orang minta 2 bagi 3, minta 4 bagi lebih, bagi 6. Minta 2 bagi 4 bagi 3. Supaya kamu ada orang panggil spetaya. Ada pelengkap lah. Yang depan tak lengkap, tak sempurna jawapan kamu ataupun tak betul, pemeriksa akan cari jawapan yang betul. Yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jangan takut nak buat banyak. Jawab je banyak. Bagi jawapan mewah, bagi jawapan ekstra. Terangkan pula. Bagi soalan terangkan, jawapan bagi soalan ini, salah tulis lagi tu. Jawapan bagi soalan ini memerlukan anda menulis isi dan huraian juga. Terangkan, ya Allah mak, saya salah tulis jawapan ya. Terangkan 2 tindakan. Silap tu ada kesilapan tulisan saya tu. Terangkan 2 tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman ajaran sesat. Okey, buat nampak terangkan ya untuk nyatakan tu. Nanti saya betulkan balik skrin saya tadi. Contoh jawapannya untuk kita lakukan bagi menangani masalah ancaman ajaran sesat. Ini pun soalan trial Kelantan ni keluar itu. Maksudnya untuk SPM nanti tolong bacalah untuk ajaran sesat ni. Ya. Contoh jawapan, mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Itu isi supaya dapat membezakan antara baik dan buruk. Dengan cara kita mendalami ilmu agama tadi, pengetahuan pelbagai, maka kita dapat membezakan mana baik, mana buruk. Itu tindakan yang perlu awak lakukan untuk menangani ancaman ajaran sesat. Nak 2 kan? 3 kita bagi. Yang kedua, mendampingi orang soleh, mendampingi ulama, berkawan dengan kawan-kawan yang akhlak baik, yang berakhlak murni, agar keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin kukuh. Senang je nak bagi jawapan penuh ni, nak dapat makan penuh. Yang ketiganya, mengamalkan akhlak mulia atau mengamalkan akhlak mahmudah. Gunakan istilah-istilah pendidikan Islam kamu belajar tu. Lagi dapat menarik minat pemeriksa, tak payah baca panjang, terus right je. Bagi makan penuh. Mengamalkan akhlak mahmudah supaya terhindar daripada perbuatan keji. Okey, seterusnya. Maka kamu dapat 4 markah. Di sini 6/4 ni. Tapi 4 markah je lah dikira ya. Sebab semua betul. Contoh soalan terangkan. 2 hikmah diharuskan gadaian dalam Islam. Dalam gadaian ni tajuk apa ya anak-anak? Dekat 4 ke kata 5? Gadaian ni 4 ke 5? Ingat lagi tak kita baca tajuk ni muamalah ni dekat 4 ke kata 5? Dekat 4. Ya? Dekat 4. Dekat 4. Okey. So, muamalah ni kita dalam buku kita dia ada unit 1 konsep muamalah Islam, unit 2 jenis akad dalam muamalah Islam. Banyak tajuk tu, kena study banyak
Sebab ialah mana tahu kita ni pelajar perintis kepada KSSM. Jadi kita tak tahu apa bentuk soalan yang akan keluar. Sebab kamu adalah pelajar yang pertama. Tapi tak apalah, kita dengan ilmu yang para ustazah awak dekat sekolah tu curahkan, insya-Allah apa yang kami berikan pada anda ni boleh membantu untuk mendapatkan skor yang tinggi dalam SPM nanti, insya-Allah. Okey, contoh soalan di sini, terangkan 2 hikmah diharuskan negara dalam Islam. Contoh jawapan, dapat memajukan ekonomi umat Islam agar setanding dengan umat lain. Bayangkan kalau gadaian tak dapat. Gadaian dalam Islam ni haram. Bagaimana? Cuba bayangkan kalau nak gada pun tak boleh. Itu maksudnya. Orang Islam nak gada pun tak boleh. Apa cabaran kita dapat lakukan? Apa cabaran pada umat Islam? Mengemislah kan? Tak ada duit lah. Nak buat kau tu tak boleh, nak buat kau tak boleh. Itu contoh saya kecek Kelantan. Maaflah bagi orang-orang pelajar yang luar Kelantan tadi, saya gunakan istilah Kelantan sikit. Hikmah diharuskan gadaian ni, maka orang Islam dapat memajukan ekonomi kita. Ekonomi masyarakat akan dapat maju agar setanding dengan umat lain. Sebab Islam haruskan gadaian. Itu hikmah gadaian. Yang kedua, memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan. Kita gadai untuk apa? Untuk anak sama belajar, untuk dapat untuk memulakan perniagaan. So barang kemas yang banyak tu, pergi gadai, dapat duit, mulakan perniagaan. Lebih-lebih lagi zaman pandemik ni. Kita semua ada setengah orang tu tak dapat kerja, hilang kerja dan sebagainya. Maka mereka memerlukan kos yang lain untuk menampung hidup. Maka boleh gunakan sistem gadaian dalam Islam untuk kemudahan kita mendapatkan untuk jana pendapatan lebih dalam keluarga. So dengan adanya gadaian, memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan. Okey, supaya hidup mereka selesa. Senang je. Yang penting ada je huraian. Ada isi, ada huraian. Maka ada markah, 2 markah. Markah untuk isi dan markah untuk huraian. Okey, untuk yang ketiganya, apakah hikmah harus gadaian dari Islam ni? Memudahkan seseorang mendapatkan hutang modal untuk memulakan perniagaan. Senang je. Kalau kita bincangkan kalau gadaian ni haram, ya Allah sangat susah dah kehidupan kita sebagai umat Islam. Tapi itu cantiknya Islam ini, iaitu diharuskan, dibolehkan kita umat Islam untuk menggadaikan barang kemas, barang berharga yang ada pada kita. Soalan apakah? Soalan apakah ni dalam kategori apa ya? Dalam soalan apakah ni dia dalam kategori subjektif respon terhad tadi. Ya. Betul. Contoh soalan, apakah maksud nusyus? Maaf sekali lagi, nusyus juga ada dalam soalan trial Kelantan. Apakah maksud nusyus? Dalam skema dituliskan maksud nusyus adalah keengganan isteri mentaati suami atau permintaan suami yang sah. Itu untuk kamu dapatkan skor 2 markah. Tetapi sebagaimana saya kata tadi, kadang-kadang ada yang 2 markah dan ada kata kunci bagi setiap isi. Dan contohnya kalau pelajar jawab keengganan isteri taat suami. Maksud pelajar ni memang tak hafal pun skema. Dia kata isteri derhaka. So kadang-kadang dalam lembaga peperiksaan ni kita tak boleh kira juga. Kadang-kadang skema keluar berlainan dengan yang ada dalam buku teks. Tapi sebaik-baiknya kita hafal daripada buku teks. Cuma bayangan kata kunci tadi adalah isteri derhaka, maka pelajar akan dapat juga 1 markah. Okay, yang penting ingat kata kunci untuk dapatkan markah full mark. Dan penting hafal berdasarkan buku teks untuk definasi. Okey, untuk soalan senaraikan, jawapan bagi soalan ini memerlukan fakta yang tepat tanpa huraian. Contoh soalan, senaraikan 4 rukun haji. Kau tepat je lah. Kalau kamu terbagi, tertulis rukun kita nak 4 rukun haji, kamu bagi 4 rukun sembelihan ke, 4 wajib haji ke, 4 syarat sah haji ke,
maka dah lari daripada soalan. Maka soalan ini hanya memerlukan fakta yang tepat saja dan tidak perlu huraian. Tengok kepada peruntukan markah. Senarakan 4 rukun haji dan biasanya peruntukan markah adalah 4 markah. Contoh jawapan, niat, wukuf, tawaf, sa'i bercukup tertib. Saya rasa kalangan ustaz-ustazah kamu bina akronim untuk ni kan? Naik, apa tu? Niat, wukuf, tawaf. Siapa yang tahu ni? Siapa tahu? Nani went to school by taxi. Betul tak? Banyak saya dengar pelajar-pelajar menggunakan akronim ni. Nani went to school by taxi. Itu adalah ringkasan bagi rukun haji. Okey, saya nak selit sikit. Apakah akronim untuk wajib haji? Sebab pelajar sentiasa tertukar antara rukun haji dan wajib haji. Saya suka wajib haji ni. Okey, wajib haji apakah akronimnya? Siapa tahu? Boleh kita selitkan sebagai iklan dalam slot kita malam ni untuk wajib haji. Siapa tahu akronimnya? Siapa yang dah bina satu akronim yang sangat mudah untuk kita bezakan antara rukun haji dan wajib haji? Ada tak pelajar yang tahu, yang ingat? Okey. Kalau tak tahu, saya ustazah bagi tahu. Ada pelajar tahu tak? Ada tak? Kalau rukun haji, Nani went to school by taxi. Itu akronim untuk kita ingatkan NWTSBT. Apakah pula akronim untuk wajib haji? Pelajar sekalian, ustazah tanya, apakah akronim untuk wajib haji? Siapa jawab confirm dapat A+. Try. Ke tak ingat? Ustazah. Ya. Kalau kita buat kan, Imran beli biskut menggunakan basikal, boleh ke? Imran beli biskut. Ayat ke apa tu? Itu kan macam kita nak ingat yang syarat wajib tu. Syarat wajib haji. Imran, apa tadi? Imran beli biskut. Terpulang pada awak lah. Itu kita, yang saya bagi tahu tadi, yang paling ramai orang guna lah, paling viral lah untuk rukun haji ni. Nani went to school by taxi. Kalau ustazah guna benda lain lagi. Lagi lucu sebenarnya nak dengar. Terpulang pada awak. Sekarang saya tanya tentang wajib haji. Rukun kamu dah ingat tadi kan? Nani went to school by taxi tu. Rukun wajib pula. Apakah perkara wajib haji? Gapo wajib haji? Kau tak ingat gapo wajib haji ni? Gapo wajib haji? Sudah dalam bapak dia nak periksa ni. Wajib haji. Balik. Gapo wajib haji? Come on, pelajar-pelajar Sembilan Kelantan. Merdeka. Alamak, itu syarat wajib haji. Tukar dah lah. Ustazah, lihat mengerjakan haji. Kita ada 3 perkara. Pertama, syarat wajib haji. Yang tadilah. Syarat wajib haji, orang Islam, orang berakal, itu syarat wajib haji. Ustazah tanya, apakah dia perkara wajib haji? Benda tu beza tu. Niat ihram di miqat Ustazah. Benda tu lah. Niat ihram di miqat. Yes, betul. Niat ihram di miqat. Lagi? Bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Lagi? Nota tujuan nak datang. Jamrah kubra. Yes. Jamrah semua tu. So apakah akronim yang kamu dah bina untuk kamu bezakan antara rukun wajib haji dan syarat wajib haji? Beza tu 3 perkara tu. Mengajar pula ustazah ni. Saya bukan nak mengajar, saya nak bagi tips dia malam ni. Tapi tak apalah, saya ambil masa sekejap untuk sebab ramai pelajar ni macam tukar umur ni. Kalau rukun haji, tak adilah. Yang saya tayang dalam slide ni, niat, wukuf, tawaf, sa'i bercukur tertib itu Nani went to school by taxi. This is for rukun haji. Tapi kalau untuk wajib haji, boleh belakang untuk wajib haji ni. Cepat.
Naik motor laju masuk longkang meninggal. Cepat tulis. Naik motor laju masuk longkang meninggal. Dengar tak ni? Ya Allah, senyap dia pula tiba-tiba. Ustazah, naik motor laju Masuk longkang meninggal. Allah, kalau tu ambil PSA hot ni, suka saya. Sebab saya dah bantu 152 calon malam ni. 153 calon. Supaya kamu tidak tukar antara wajib haji, syarat wajib haji, rukun haji. Jangan tukar tu. 3 perkara yang berbeza. Okey? Ustazah, Ya. Ustazah, boleh ulang balik ayat tadi? Yang apa? Yang akronim untuk Meninggal. wajib haji. Okey. Ni apa? Ni apa? Lupa dah. Naik motor laju masuk longkang meninggal. Maka saya blank. Naik motor laju masuk longkang meninggal. Naik motor laju masuk longkang meninggal. Dia describe untuk apa tu? N4, M4 what? Niat ihram di miqat. di miqat. Yang pertama niat di miqat. M kedua Malam atau mabit di Muzdalifah. sah, betul. Ya Allah, hebatnya anak-anakku. Mabit di Muzdalifah, di Muzdalifah. Okey, L yang pertama. Melontar Tujuh anak batu di Jamrah Kubra. Okey, ini Jumrah Kubra. Jumrah Kubra untuk apa ni kita buat sini? Untuk tahallul, okey? And then M kedua, Malam Malam mabit di di Mina. betul, bermalam di Mina. Bila kita bermalam ni? Pada hari-hari Malam Tasyrik. Tasrik. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, L seterusnya. 7 anak batu. Apa dia tu? Melontar di ketiga-tiga jumrah. 3 jumrah ni dalam buku teks kita tulis jumrah apa? Sughra, kubra, lagi? Wusta. Jamrah. Jumrah apa? Dalam buku teks Jamrah kita wusta. Wusta lagi? Jumrah Jamrah kubra. kubra lagi? Jamrah sugro. Tadi dah sebut sughra. Satu lagi. Kubra. Kubra, wusta, sughra. Sughra, wusta, kubra. Okey? Tadi kita dah melontar pada yang L pertama tu dah melontar kan? Itu melontar untuk jumrah Aqabah, jumrah kubra sahaja. Tapi L kedua untuk ketiga-tiga jumrah. So, naik motor laju, masuk longkang. Ni longkang ni adalah ketiga-tiga jumrah. Okey? Boleh ingat? Dan meninggal apa meninggal? Menjauhi larangan ihram. Menjauhi atau meninggalkan segala larangan dalam ihram. Senang tak nak ingat? Senang nak ingat kan? So, okey, jangan berperasaan nanti kalau keluar soalan tentang senarakan rukun haji yang tadi. Nani went to school by taxi. So untuk wajib haji, naik motor laju masuk longkang meninggal. Dan manakala untuk syarat wajib haji, kamu buat SW tau. Untuk rukun kamu buat R, untuk wajib buat W, untuk syarat wajib kamu buat SW. Syarat wajib ni hanya kepada orang Islam, tak wajib pada orang kafir. Orang berakal tak wajib pada kanak-kanak. Macam itulah. Dan merdeka semua tak wajib pada hamba. Apa lagi? Izin bagi wanita dapat izin suami ataupun ditemani oleh 2 wanita tadi kan. Lagi apa? Atas syarat-syarat wajib haji. Ingat tak syarat-syarat wajib haji apa dia dalam buku teks? Islam. Syarat wajib haji Islam. Balik. Berakal. Merdeka. Berkemampuan. Berkemampuan. Istita'ah di sini ada 2 perkara pula. Ya Allah, ngajar Ustazah. Tak apa dah. Saya ngajar pula ni. Istita'ah di sini 2. Istita'ah bagi umum dan juga istita'ah bagi wanita.
Kalau bagi umum, ada belanja untuk keluarga ditinggalkan, ada belanja kita nak pergi sana, untuk nafkah, untuk kenderaan pergi balik. Itu kemampuan istita'ah segi umum untuk semua. Tapi kalau istita'ah khas untuk wanita, pertama kalau dia dah bersuami mesti dapat izin suami atau walinya kalau yang bukan berkahwin. Dan mesti ditemani oleh suami ataupun mahram ataupun kumpulan wanita yang boleh dipercayai. Okey, itu antara istita'ah bagi wanita. Okeylah. Boleh, ini selingan saja. Teruskan dengan pelajaran kita, okey? Boleh? Boleh ya? Teruskan? Boleh Ustazah, boleh. Okey, thank Boleh you. Ustazah. Okey, ni soalan cadangkan. Bagi jawapan ini, anda hanya perlu bagi cadangan. Ini tak ada buku ni kadang-kadang ni. Memang soalan cadangkan, ramalkan, benda ni hanya idea awak. Tak perlu, tidak dirangka dalam dalam buku teks. Tak ada jawapan. Hanya perlu kepada menjawab daripada idea anda sendiri. Cadangkan jawapan bagi soalan ini memerlukan anda memberi jawapan atau pandangan anda sendiri. Contoh soalan, anda sebagai seorang pelajar sekolah didapati ramai rakan-rakan suka buang sampah rata-rata ni. Ni soalan apa? Trial ke? Betul tak? Soalan trial Kelantan ni. Dia tunjuk gambar bersepah dalam kelas. Okey, cadangkan 2 cara yang perlu anda lakukan bagi mengatasi situasi ini. Cuma dalam soalan Kelantan hari tu, trial kita, dia tanya soalan kebat. Cuma ni saya modify balik soalan, saya ubah soalan, saya buat dia dalam bentuk cadangan tapi bukan kebat. Kenapa bukan kebat? Mana bukan kebat yang saya tanda tadi? Nampak tak apa anak panah saya tunjuk ke apa tu? Soalan cadangan daripada idea awak tetapi dia bukan kebat. Kenapa bukan kebat? Kat mana bukan kebat dia ni? Tengok molek, mana tidak kebat? Kok kebat ni? Soalan ni kebat ke tak? Betul, sebab dia minta 2 perkara, 2 cara. Ingat ni, dalam peperiksaan kalau kamu tak tengok sebagai saya kata tadi, soalan kebat ada stimulus. Ini tak kebat tapi ada stimulus juga. So kena alert. Benda ni kamu kena alert. Tengok molek kalau dia tanya 2 cara, ini jawapan tidak perlu kepada kebat. So jawapannya ialah 2 cara, buat kepala jawapan. 2 cara perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini atau paling ringkas 2 cara perlu dilakukan. Dash atau 2 titik bertindih, dash. Membuat laporan kepada guru disiplin supaya pelaku dikenakan tindakan sewajarnya. Okey, soalan kedua, jawapan kedua, menasihati rakan agar berubah menjadi seorang pembersih. Senang tak jawapan dia? Senang kan? Walaupun kadang-kadang, tapi ni masalahnya kadang-kadang pelajar nampak soalan stimulus gini habis jawab kebat. Okey, banyak ni saya jumpa pelajar-pelajar yang cemerlang sekalipun dalam peperiksaan dia akan careless, dia akan jawab cara kebat. Habis benda jawab kebat. Okey, seterusnya. Jawab kebat tak ada masalah, senang boleh markah. Tapi kamu dah kehilangan masa terbuang begitu saja. Sedangkan banyak di belakang soalan-soalan yang perlu kamu jawab. Okey, soalan bagaimanakah? Ini kebat ke tak? Kebat ke tak ni? Kebat ke tak soalan ni? Kebat. Kebat? Tak. Sebab? Apa tak kebat? 2 markah. Ada 2 markah je. Sebab markah dia murah sini. Ada 2 markah. Betul, sebab 2 markah je. Kalau soalan kebat, dia mesti markahnya lebih daripada 4. Okey, mesti lebih daripada 4. Setakat Ustazah dengar dulu pada perancangan awal, katanya mulai tahun 2021, pelajar KSSM ni, dia punya bidang kebatnya kemungkinan ada 4, 5, 6, 8 markah. Tapi setakat hari ni kita jumpa soalan-soalan yang ada tu semuanya 4 je. Kalau ada 5 pun wajar tak wajar. Wajarkah? Macam tu baru nak buat 5 markah. Kalau tak memang 4 markah je. Setakat ni mudah-mudahan kekal begini sampai kita habis exam insya-Allah. So soalan ini bukan kebat kerana markahnya hanyalah 2 markah. Ya betul tak? Walaupun ada stimulus.
Apa stimulusnya? Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat, ataupun kadang-kadang ke atas tu dia bagi gambar orang duk gocoh, nikah macam-macam lah. Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru-hara dan ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku? So ini bukan kebat sebab 2 markah. So jawapan kita saling hormat menghormati 1 markah. Kita dapat agar masyarakat aman. Nak mewah jawapan saling hormat menghormati antara satu sama lain agar masyarakat aman. Okey, sentiasa bekerjasama supaya hidup diberkati Allah. Sentiasa bekerjasama antara tetangga supaya hidup diberkati Allah. Nak bagi comel lagi jawapan, permewahkan isi jawapan anda. Okey, ini pula soalan kebat 4 markah. Kita bayangkan ke atas tu ada gambar tajuk akhbar, petikan akhbar. Contohnya, ibu bapa dianggap sebagai beban, anak derhaka semakin ramai. Situasi di atas masih berlaku dalam masyarakat. Bincangkan. Raja dengar ada soalan ni? Pernah dengar tak? Raja Kelantan pernah dengar tu? Pernah. Kat mana? Masa Teraya. Okey, Masa Teraya itu. Okey. Apakah jawapan dia? Kenapa semakin ramai anak-anak derhaka? Kerana jawapan dia jangan guna kerana anak-anak. Jangan guna kerana nah. Kita kena jawab anak-anak kurang, terus kepada point. Dengar ya anak-anak, terus kepada point. Jangan mulakan jawapan kerana anak-anak kurangnya didikan agama, itu salah. Sebab bila kamu menggunakan kata hubung di hadapan jawapan, kamu dah jeng. Sumbak dah. Habis dah idea. Terlekat, sekat sebab kita dah guna kerana di hadapan tadi. Sorry, menggunakan bahasa Kelantan ni. Okey, anak-anak kurang didikan agama kerana leka dengan kemewahan hidup. Kesannya, akibatnya, ibu bapa diabaikan. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menjaga kebajikan ibu bapa, 1 markah sini. Tapi 1 markah pun tak berapa bekah lagi ni. Kena ada agar hidup berjaya di dunia dan akhirat, barulah terai 1 markah. So confirm 4/4. Faham tak sini cara menjawabnya? InsyaAllah ya, anak-anak cemerlang semua dapat menjawab soalan kebat dengan jayanya, insyaAllah. Ada lagi ke rasa-rasa ni? Okey, terusnya. Fakta ini dia bagi gambar zaman-zaman dulu, askar-askar zaman dulu sedang berperang ke. Fakta berkaitan ketenteraan zaman Umayyah dan Abbasiyah. Mungkin dia bagi jadual lah. Kita bayangkan ada jadual. Ustazah tak sempat nak buat andaian tersebut. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan peranan anda sebagai warga negara dalam menanam penghayatan kecintaan terhadap negara. Uraikan cara lain yang menunjukkan anda cinta kepada negara. Mungkin dalam gambar tu tunjuk askar Abbasiyah pergi ke askar Abbasiyah membina strategi ke, merancang satu bentuk peperangan yang berjaya ke bagaimana. So berdasarkan jadual di atas, peranan anda sebagai warga negara untuk menanam penghayatan kecintaan pada negara, cara lain yang boleh anda tunjukkan bahawa anda ini cinta pada negara. Sejak kita kebat tau. Kebat mesti ada isi, huraian, huraian lengkap dan penutup. Iaitu kita panggil apa? Rukun bagi kebat tadi. Yang saya dandakan pink tepi ni. Isi, huraian, huraian lengkap, penutup. Isi, menghormati bendera kebangsaan. Ataupun sanggup berkorban, ataupun mengharumkan nama negara. Ini poin. Kita pilih satu je lah. Huraian, supaya negara dipandang tinggi untuk keselamatan negara. Kerana, apa kerana? Tak ada, kerana agar didatangi kedatangan pelancong meningkat. Ini kaedah kita menggunakan huraian. Bagi huraian lengkap pula kesannya. Kesan daripada kita pertahankan negara tadi, kesannya pelancong meningkat. Kesannya negara aman. Kesannya negara maju. Okey, penutup, oleh itu pentingnya kita sayangkan negara agar bla bla bla. Kesimpulannya kita hendaklah bla bla bla
supaya bla bla bla. Okay? Bla 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 saya tu. Okey. Untuk dalam tips tambahan Ustazah nak terangkan ni, kamu akan dapati Ustazah macam mengulang perkara sama sebab benda ni penting supaya kamu ingat perkara ni lah yang menentukan kecemerlangan anda dalam menjawab peperiksaan. Selain study tapi tidak ada teknik tak jadi juga Study dan kena ada teknik dalam menjawab. So tips tambahan untuk anak-anak pelajar sekalian. Pertama, baca pernyataan penjelasan ayat terlebih dahulu sebelum menjawab sesuatu soalan. Yang kedua, peka dengan ayat hadis yang diuji bagi mengelakkan menjawab jawapan yang tidak tepat, tersasar ataupun lari daripada soalan. Faham dan bagaimana ni? Soalan tanya, contohlah Ustazah baca ayat Quran dah. Ayat Quran daripada surah hafazan kita tu, Al-Mu'minun. Apa dia Al-Mu'minun dia? Yang qad aflahal mu'minun tu daripada belakang. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Okey, dia bagi ayat ni dan dia tanya daripada berdasarkan ayat di atas, nyatakan ciri mukmin berjaya. Tapi ayat Ustazah baca saat ni lah, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Tapi kamu duk belajar lepas tu ada 7 perkara ciri mukmin berjaya, kamu senaraikan perkara lain. So kamu kena alert dengan ayat ataupun hadis yang ditanya, ataupun kemungkinan ada hadis yang digariskan untuk kamu berikan maksud dan sebagainya. Tengok molek, peka dengan ayat, peka dengan hadis yang diuji bagi mengelakkan menjawab jawapan yang tidak tepat, soalan eja lagi tu, ataupun tersasar dari soalan. Okey? Ada masalah ke ni? Tak ada lagi kan? Kita terus kepada yang ketiga. Soalan pengajaran ataupun iktibar, pelajar disaran untuk menggunakan soalan sebagai clue atau idea untuk mendapatkan jawapan. Ini bagi pelajar potensi, pelajar sederhana, pelajar kelas belakang, memang Ustazah sarankan beginilah. Tapi pelajar kelas depan pun ambil juga cara ni sebab ianya tak rugi untuk kamu tiru. Ambil daripada pernyataan dalam soalan sebagai isi dalam pengajaran. Jangan rasa kamu pelajar kelas cemerlang so kena reka ayat sendiri, itu kesilapan ya. Sebab kadang-kadang kamu ter-overconfident pun salah juga. So ambillah daripada pengajaran, daripada soalan sebagai pengajaran. Kecuali kamu memang hafal betul-betul. Okey? Sebagai idea untuk menjawab soalan. Okey, wajib tulis. Kita hendaklah untuk soalan pengajaran, untuk soalan tentang iktibar. Iktibar daripada perjuangan Nabi, iktibar daripada sifat tokoh di atas. Kita hendaklah. Mesti ada kita hendaklah supaya untuk agar. Kerana apa-apa. Dan kegagalan anda menulis frasa kita hendaklah, maksudnya awak direct, jawapan awak direct selalu. Iktibar daripada tokoh ini perlulah belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan. So kosong markah sebab tidak ada frasa kita hendaklah. Dengar, ingat tu. Untuk iktibar, tak kisahlah iktibar daripada siapa-siapa pun, iktibar daripada sejarah, iktibar daripada pelajaran, iktibar daripada soalan yang keluar nanti, jawapan dia serupa dengan pengajaran. Boleh ke pelajar yang semua ingat? Okey, penting boleh. Untuk soalan pengajaran jangan sampai hilang markah hanya kerana tinggal tulis kita hendaklah. Saya tanda kertas anak-anak student saya itu pun memang ramai yang tertinggal kita hendaklah ni, so dapat telur ayat. Okey, saranan kepada calon-calon anak-anak pelajar-pelajar semua yang saya sayangi. Okey, ulang kajilah semua tajuk. Masa masih ada lebih kurang 2 bulan. Bagikan masa sebaiknya untuk 10, 11 ataupun 9 mata pelajaran kamu ambil tu, jangan anak tirikan subjek agama Islam. Okey? Semua subjek agama ni dia anak tirikan, dia baca subjek-subjek lain, subjek agama ni dia dipinggirkan. Tunggu nak baca malam periksa. Ingat baca malam periksa tak ada Mengulang kaji semua tajuk yang telah dipelajari di tingkatan 4 dan 5. Manfaatkan masa sepenuhnya ni nak periksa rekat ni. Yang kedua, dalam menjawab tu, jawablah soalan dengan struktur bahasa penulisan yang boleh difahami.
tulis bahasa mudah. Elakkan daripada mengulangi maksud isi sama tadilah. Macam saya kata mempersendakan tadi. Okay? Dan elakkan daripada menjawab terlalu ringkas ataupun meleret-leret. Okay? Dan tumpukan lebih perhatian kepada buku teks. Ini untuk Untuk kamu study. Dan buku-buku rujukan itu hanyalah sebagai pelengkap. Tapi untuk akhir-akhir musim-musim nyawa tekak dah ni, 2 bulan lagi nak periksa, Ustazah sarankan kamu rujuklah mana-mana soalan-soalan negeri-negeri, jawabkan apa bahan cikgu bagi tu buat je. Apa cikgu kasih buat je. Sebab cikgu bagi tu bukan sesaja. Apa cikgu bagi adalah perkara yang sangat penting kamu lakukan. Dan calon digalakkan memberi isi jawapan yang lebih. Sebagaimana Ustazah pesan tadi, bagi ekstra jawapan. Jika jawapan yang diberikan awak rasa tidak begitu meyakinkan. Dan kuasai semua tajuk dan sukatan pelajaran. Jangan pilih-pilih. Jangan timbang-timbang. Jangan buat ramalan-ramalan. Tak payah. Baca semua. Kuasai semua. Elakkan meramal tajuk yang akan keluar dalam peperiksaan. Tapi memberi penekanan itu perlu ada berdasarkan kepada apa yang telah diberikan oleh guru-guru kamu di sekolah. Dan gunakan kaedah mudah untuk kebat. Menggunakan isi, suka, kesannya, kesimpulan. Oleh itu hendaklah. Ini untuk mendapatkan 4 markah lengkap. Dan pesanan terakhir saya ni ngelah dah ni kali. Pesanan terakhir Ustazah, manfaatkan sepenuhnya modul intervensi yang dibekalkan. Ada belakang ke modul intervensi yang JPN buat tu? Ada belakang ke? Ada. Ada belakang ke? Kau tak ingat buku mana? Ada. Manfaatkan sepenuhnya. Kau comel lagi buku tu? Tak lebu lagi. Comel lagi dah. Okey. Guna masa 2 bulan yang ada ni bagi hadam buku tu. Habis. Habiskan menjawab. Tu pesan saya. Habiskan menjawab. Buat latih tubi. Latihan yang diberikan. Jawab sepenuhnya. Buku modul intervensi tadi. Ni buku dia. Betul tak? Semua ada kan buku ni? Modul intervensi SPM, format peperiksaan KSSM, yang mana buku ni diterbitkan oleh Pertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia Cawangan Negeri Kelantan. Okey, cuba kamu jawab semua sebab orang yang bina modul ini bukan calon-calon orang. Okey. Manfaatkan buku ini, kita bayarkan kejayaan kita dengan usaha yang telah dilakukan oleh guru-guru kamu, pembina modul intervensi SPM. Okey, di dalam buku intervensi tadi, dalam ni terdapat banyak pesanan-pesanan yang mana samalah dengan pesanan Ustazah sebelum ni. Iaitu, maka kamu semua baca info penting daripada helaian pertama buku modul tadi sampai akhir. Semua. Daripada titik pertama sampai titik akhir. Baca belakang. Jangan tinggal. Ini dia isi-isi yang terdapat dalam modul intervensi SPM. Format peperiksaan. Okey, semuanya saya dah sentuh tadi. Nampak tak? Tentang, cuba baca nombor 3 ni. Wajaran markah ni. Markah kita periksa nanti pada bulan 3 kan. Tarikh Ustazah tak ingat bila tarikh kita ni. Tarikh kertas 1, Ustazah lupa tarikhnya. Yang mana kita akan menjawab untuk 100% markah. Tetapi wajaran yang diambil nanti akan disetkan oleh lembaga peperiksaan hanyalah sebanyak 80% dan akan dicampur dengan wajaran 20% daripada ujian tilawah Al-Quran yang kamu telah selesai hari itu. Ya. Ini dia. 20% wajaran daripada kertas ujian UTQH dan wajaran 80% daripada ujian peperiksaan bertulis yang akan kamu duduki nanti. Okey, dan bila ditotal keluarlah 1%. Seterusnya, dalam buku intervensi itu juga bukan ngepeng, bukan iklan. Tolong manfaatkan buku yang ada ini ya. Pada buku Sat 5, modul intervensi SPM, terdapat tips kecemalangan. Baca semua. Okey.
Semuanya dah saya sentuhkan, cuma nombor 8 ni. Sila checklist balik. Solat fardu jangan diabaikan. Solat hajat dan berdoa pada setiap malam kena buat. Selalu baca Al-Quran, dapatkan redha ibu bapa, redha guru, dengan sahabat-sahabat dan berusaha sepanjang masa. Jangan tunggu cikgu nak buat kelas je, kawan-kawan ajak bersalin baru nak baca, tapi usaha sendiri sepanjang masa. Zaman-zaman ni TikTok ke, Mobile Legend ke, PUBG ke, tak tepi dulu, boleh? Kemudian takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauhi maksiat dan perkara haram, makan minuman yang halal dan sentiasa tutup aurat. Yang penting sekali persediaan secukupnya. Okey, mental jiwa kita kena kuat, semua kena ready dah lah ni. Lagi 2 bulan untuk exam sebenar. Langkah-langkah sebelum dan semasa selesai menjawab, semua ni dah ada dalam buku modul kamu tadi. Cuma kemungkinan kamu tak sempat baca, banyak benda lain nak baca kan. Ustazah tolong baca kat sini. Masa nak menjawab soalan nanti, jangan lupa baca bismillah. Berdoa supaya Allah berikan ketenangan fikiran pada kamu. Kalau boleh bacakanlah doa-doa yang kamu dah belajar dalam kelas tu. Doa sebelum mulakan pelajaran, Rabbi syrahli, semua tu baca. Dan baca semua soalan supaya dapat memahami kehendak soalan, ada rasa keyakinan dan kuasai maklumat, dan dia kata jawab soalan senang dahulu. Soalan kita ada 5, jawablah yang mana-mana kamu jawab dulu, tapi saya sarankan jawab teruslah, takut tinggal. Ini passing pelajar kita ni. Terlalu merangka-rangka, lalas tinggal belakang. Sini 4 markah, soalan kedua. 4 markah tinggal, soalan belakang tinggal 2 markah. Total 15 markah tertinggal. Kerana terlalu berhalusi dia punya jawapan. So saya fikir, saya rasa terus dia menjawab dengan menandakan setiap isi, setiap soalan kamu dah tanda tu, dah jawab, sila tandakan supaya kamu ingat. Ada lagi soalan yang belum dijawab. Dan gariskan di bawah kata tugas dan kehendak soalan. Tulisan kena tegar tahun ni. Tahun ni tolong ingat guna pen hitam sajalah. Tak usah guna pen biru tu. Sebab soalan kamu akan di-scan. Mulai tahun lepas, skrip pelajar ditanda oleh pemeriksa dalam komputer. Tidak lagi secara tradisional. Tidak lagi menanda kertas macam biasa-biasa, tak ada. Tapi kami akan tanda melalui sistem yang ada dalam skor peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dia buat satu pendekatan, pemeriksa menanda kertas yang telah di-scan dalam PC atau komputer atau laptop masing-masing. So pelajar kena tulis dengan tulisan yang terang. So penting sekali jangan guna pen biru. Pen biru ni kadang-kadang alat scan tu tak boleh nak scan, tak terang punya tulisan. Dan menarik minat pemeriksa bila tulisan kita terang, dan mudah untuk pemeriksa membuat saya makan dan untuk mengelakkan kekeliruan. Itu paling penting ya. Okey, ni dia kata jangan guna pen yang pudar. Gunalah pen terang. Kalau hitam kita terang, biru pun biru terang. Elakkan guna pen berdawat cair dan jangan sama sekali guna pensel. Kita dah sekolah menengah atas dah high school, bukan pakai pensel lagi. 6, mulakan menjawab dengan muqaddimah. Mesti ada, orang Kelantan kata ada pala jawapan. Nak start periksa, nak tulis jawapan tu, peperiksaan mesti ada kepala jawapan, muqaddimah jawapan. Tujuannya memudahkan pemeriksa menanda kertas samu, memandu pelajar untuk mendapatkan markah penuh. Dan jawapan tadi kamu tidak akan lari daripada kehendak soalan. Tolong sangat-sangat tulis jawapan, tulis kepala jawapan sebelum menulis jawapan supaya kamu tak lari. Supaya kamu tidak careless. Yang ketujuh, jawab dalam bentuk poin ya. Semua dalam poin. Ingat, jangan jawab dalam perenggan. Anak-anak tolonglah. Dalam trial bawah ni masih sangat ramai pelajar menjawab dalam perenggan. Dan ramai juga menjawab soalan semua dia pakai kebak. Situ dah rugi berapa masa. Banyak minit, banyak jam dah kamu dah rugi. Jawab dalam bentuk poin kecuali untuk kebak sahaja. Okey? Dan berikan ekstra jawapan. Okey, itu sahaja.
Dan lain boleh kamu lihat apa yang ada dalam buku teks tu, apa yang ada buku-buku modul, sila baca sendiri ya. Nombor 12, jangan tinggal kosong tanpa jawapan. Dan susunan kertas juga perlu ada strategi. Jangan duduk guna sampai bawah. Tinggalkan 5 baris di bawah tu kosong. Jangan sampai rapat sampai bawah. Okay. Kertas buku peperiksaan kamu diberikan banyak helaian. Gunakan dengan semewah mungkin. Kertas soalan kamu, kertas jawapan kamu tu jangan sampai rapat bawah dan jangan campurlah dengan soalan-soalan lain. Satu muka surat, satu helaian tu untuk satu soalan. Gunakan soalan baru, kertas baru, muka surat baru untuk setiap soalan baru. Okey. Kemudian jangan, ini soalan pengajaran saya dah terangkan tadi. Soalan pengajaran, pendahuluan mestilah kita hendaklah isi, tulislah isi apa dia yang dia nak tu dan susuli pula dengan huraian supaya agar dan sebagainya. Untuk pengajaran ayat, pengajaran hadis mesti ada pendahuluan kita hendaklah. Yang ke-14, jangan beri maksud yang sama. Contoh apa maksud sama sini? Contoh ciri makanan yang baik. Diproses secara Islam, betul 1 markah. Disembelih ikut syarat. Sama je tu cara Islam dua-dua. So ini dapat 1 markah je. Kalau dapat 2 markah diperuntukkan, kamu dapat 1/2 kerana maksud yang sama. Okey. Ini langkau beberapa baris yang saya sebutkan tadi. Langkau antara satu jawapan dengan jawapan soalan-soalan yang lain. Jangan sampai bertindan. Jangan sampai orang Kelantan kata jangan sampai bolok kertas awak tu. Bolok sumbat. Bagi tenang je. Kertas kan free. Jawablah, gunakan semewah mungkin. Pastikan jawapan tidak mengulang. Contoh, nyatakan 3 contoh menginfakkan harta. SPM 2020 ni. Kita pun ulang balik. Menginfakkan wang pada fakir miskin. Menginfakkan wang tanah pada wakaf. Ni kosong markah ni. Tiada markah boleh diberi kerana jawapan mengulang soalan. Dan Ustazah sebutkan tadi, gunakan helaian berasingan untuk setiap soalan pokok. Tulis nombor soalan dengan jelas. Jangan sesekali menukar nombor soalan, pandai-pandai kita pula. Kekalkan nombor yang ada. Jangan pandai-pandai tukar soalan. Okey, dan kedua seterusnya tulis jawapan dalam buku jawapan yang diberikan. Untuk pendidikan Islam, kamu tidak diberikan helaian kertas kajian sastra. Tidak, kamu diberikan buku jawapan. Dan semak jawapan bagi sekali lagi. Setiap kali kamu nak menjawab tu, semak lebih lagi pada minit-minit terakhir sebelum skrip dihantar. Ikat jawapan, memang kena ikat sibuk mati. Tak payah buat reben lah dah. Trial itu lama buat reben. Nanti kita pegang semua dah terlepas. Ikat simpul mati. Benang yang diberikan. Dan last sekali, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini penutup saya hari ini. Kita dah belajar banyak, dah 2 tahun secara PDPR dan secara bersemuka kita hanya baru beberapa bulan. Tak kisah itu keadaan pandemik yang menyukarkan kita untuk bersemuka dengan guru, tapi kamu ada masa yang banyak untuk study di rumah. Maka teknik hari ini adalah untuk membantu kamu mendapatkan kecemerlangan dalam peperiksaan nanti. Ingat ya, teknik menjawab dengan berkesan sudah pasti akan dapat membantu anda semua untuk capai kejayaan. Ulang kaji banyak-banyak, tapi kalau ulang kaji tanpa teknik menjawab yang berkesan, tidak memadai. Teknik menjawab yang berkesan tanpa ulang kaji juga kadang-kadang tidak berguna. Oleh itu, kena kemah 2-3 kali ni. Ulang kaji berterusan, teknik menjawab yang berkesan, insya-Allah akan menjamin kejayaan pelajar yang cemerlang. Pelajar semua adalah pelajar yang cemerlang, insya-Allah Ta'ala anda semua akan menjadi pelajar cemerlang. Okey, ini saya lupa nak edit, nak buat tepuk tangan, minta maaf, bunyi tepuk tangan. Terkasar bahasa, terlajak bicara, harap maaf ya anak-anak semua. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah datang daripada diri Ustazah sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Ustazah bukalah kalau Ustazah pelajar semua nak tanya ke apa.
Setakat Ustazah mampu, Ustazah akan cuba jawab. Sekian, terima kasih. Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Awatif. Terima kasih. Terima Ustazah. kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih, Ustazah. InsyaAllah semua faham kan? Terima kasih Ustazah. Semua faham. Bila faham Ustazah. Okay, Alhamdulillah. Saya pun alik dengan Ustazah. Okay, Alhamdulillah. Anak-anak pelajar pun cikgu harap dapat manfaat lah pada malam ni. Gunakan yang sebaik mungkin. Dan cikgu sangat bersetujulah dengan apa yang Ustazah bagi tahu tadi. Awak belajar tapi kalau tak ikut teknik menjawab yang telah disarankan, memang awak sangat rugilah. Maknanya awak kena study smart. Follow algoritma yang Ustazah nomik apa tadi? Apa Ustazah tadi? Akronim tadi apa? Naik motor Akronim. sampai meninggal ke apa? Naik motor laju, masuk longkang. Masuk longkang meninggal. Tu kalau boleh ingatlah. Okay, dan cikgu pun sangat seronok lah walaupun bilangan pelajar tak ada lah. Seram. Yuzairi tadi lagi saya rasa macam ada nak bertanya kot. Cikgu. Ya. Okay. Saya nak minta tolong. Boleh Ya. tak huraikan balik satu persatu yang ayat naik motor laju masuk longkang meninggal tu? Saya nak Boleh, tak ada masalah. Saya pun silakan. boleh tekan Silakan, insya-Allah. Naik motor laju. Okey, buat dulu Dah buat belum? Saya dah buat ayat dah. Motor laju masuk longkang meninggal. Niat di miqat. For niat di miqat. Niat. Ini apa dia? Buat tajuk dulu. Wajib haji. Wajib haji. Okey, wajib haji, naik motor laju masuk longkang meninggal. Dia punya penerangannya adalah and for niat di miqat. And pertama adalah untuk mabit di Muzdalifah. Atau bermalam di Muzdalifah. Menggunakan kata bermalam pun boleh ya. Bermalam di Muzdalifah. L pertama naik motor laju ini untuk melontar di Jamratul Kubra ya. Okey, kita akan melontar bila ni? Buat L pertama ni Jumrah Kubra, kamu akan melontar di Jumrah Kubra pada 10 hari bulan Zulhijjah. Okey, tujuan dia untuk tahallul. Tulis dalam buku teks semua ada ni. Untuk tahallul, untuk keluar ihram. Sebab bila kita dah niat haji, kita dilarang, bagi lelaki dilarang memakai pakaian berjahit. Bagi wanita ada larangan-larangan tertentu, contohnya dilarang menutup muka, lelaki dilarang menutup kepala, dilarang memakai pakaian berjahit. So, bila kita dah melontar Jumratul Aqabah pada 10 hari bulan Zulhijjah, dan melontar Jumratul Kubra tadi 7 biji anak batu pada 10 hari bulan Zulhijjah, maka kita telah bertahallul. Kita dah boleh keluar ihram, tetapi masih ada lagi larangan yang kita kena kekalkan. Apakah larangan tersebut? Ya Allah, berteriluh. Apakah larangan tersebut? Iaitu kita dilarang berkahwin, menjadi saksi kahwin dan juga bersetubuh untuk suami isteri. Okey. Yang lain-lain sudah boleh pakai baju cantik, boleh pakai pakaian berjahit dan boleh pakai kopiah. Tapi sebelum melontar Jumratul Kubra 10 hari bulan, lelaki tak boleh pakai kopiah lagi, tak boleh pakai baju Melayu pun lagi. Dah melontar barulah boleh pakai baju Melayu. Okey, dan M kedua adalah mabit di Mina. Iaitu melontar di Jumratul Kubra, Sughra dan Wusta. 3 pada hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, sempat tak? Yuzairi dan L terakhir adalah melontar Jumratul Kubra, Sughra dan juga Wusta, dan M kedua tadi adalah bermalam di Mina pada hari-hari Tasyrik 11, 12 dan 13. Okey, dan M terakhir meninggal. Meninggal maksudnya meninggalkan segala larangan haji. Dilarang dilarang menutup kepala, dilarang bercumbu-cumbuan, dilarang memotong pokok dan banyak larangan-larangan tertentu. Itu dimasukkan dengan larangan di sini.
Kejap. Okey, berarti saya dah low ni. Kejap. Teruskan ya. Ada apa lagi? Zahiri, lengkap kan? Dah okey tadi. Okey. Okey, alhamdulillah. Cikgu rasa dah tak ada. Ada lagi ke persoalan daripada anak-anak pelajar? Ustazah nak tanya. Ya. Silakan. Nak tanya kalau kita guna contohnya untuk huraian lanjut sebagai soalan kebat tu boleh tak? Macam mana? Kita nak guna contohnya tu sebagai huraian lanjut. Boleh. Contohnya diterima sebagai huraian lanjut. Tapi saya macam saya persiapan anak-anak buah saya, anak-anak didik saya, masukkanlah juga akibat tadi. Lebih comel. Maksud kita bagi 5 isi per 4 markah. Faham tak? Kita masukkan isi, kita masukkan huraian lanjut tadi, kita masukkan kesan akibat dan kita bagi contoh pula. Untuk lagi cantik jawapan kita dan tutuplah dengan penutup atau kesimpulan. So markah kita 5 per 4. 4 markah je dapat tapi jawapan kita tu cantik untuk dapatkan markah penuh. Okey, terima kasih Ustazah. Sama. Okey, ada lagi ke daripada anak-anak pelajar? Masih semangat lagi ni deh. Allah, terima kasihlah cikgu, Ustazah Watif. Tadi pukul 7 petang tu masih berada di Kubang Kerian. So Ustazah, itulah semangat bersama-sama dengan anak-anak pelajar, dengan keluarga, awan ilmu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Ustazah. InsyaAllah kalau ada lagi ruang dan peluang kita akan jemput lagi Ustazah. Terima kasih juga kepada gabungan Muafakat Guru Cemerlang Kelantan kerana mengambil saya walaupun saya ni bukan guru cemerlang, saya hanyalah guru biasa. InsyaAllah setakat ilmu yang saya ada, saya bantu pelajar untuk mendapatkan skor yang terbaik insyaAllah. Moto kita cemerlangan berterusan. InsyaAllah. Semoga kita terus cemerlang bersama-sama lah. Okey, itu saja untuk malam ini. Okey, saya tutup dengan surah Wal-As dan tasbih kafarah. Terima kasih juga kepada anak-anak pelajar yang hebat kerana bersama-sama kami sampai akhir. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih semua.